Assalamualaikum, salam sejahtera utama TVS 8 Disember 2020. Anda bersama saya Lukman Muhammad. Dan saya Riza Awang, ikuti berita ini. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP menegaskan tiada sebarang perubahan terhadap kriteria semasa iSinar buat masa ini. Namun KWSP berkata pihaknya sentiasa mengambil berat setiap permintaan dan cadangan daripada pihak-pihak berkepentingan. KWSP mendedahkan penegasan itu dalam satu kenyataan pada Isnin sebagai merujuk kepada pelbagai laporan media mengenai permohonan untuk memansuhkan semua kriteria dan syarat yang ditetapkan di bawah kemudahan iSinar. Menurut KWSP lagi, setiap proses atau perubahan dasar atau penambahbaikan akan menjalani proses pertimbangan sewajarnya dan dibentangkan kepada ahli lembaga KWSP untuk kelulusan. Sehubungan itu, jelasnya setiap perkara yang melibatkan isu dasar akan dibawa kepada perhatian dan untuk pandangan Kementerian Kewangan. Sebahagian besar daripada 8 juta ahli yang layak memohon di bawah kategori 1 dijangka akan diberikan kelulusan secara automatik tanpa memerlukan sebarang dokumen sokongan. Permohonan dalam talian akan bermula 21 Disember 2020 dan pembayaran akan dibuat pada pertengahan Januari 2021. Susulan pandemik COVID-19 yang melanda dunia, sektor ekonomi terkesan teruk. Malah pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang dikuatkuasakan kini bertujuan mengangkat semula sektor ekonomi. Justru untuk merealisasikan hasrat itu, perlu ada pendekatan diambil bagi memastikan ekonomi negara dapat dikembangkan, terutama hubungan antara negara. Menyentuh soal hubungan ekonomi Malaysia, Brunei, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berharap negara jiran itu dapat mempertimbangkan cadangan mewujudkan laluan hijau timbal balik dalam usaha menghidupkan semula ekonomi kedua-dua negara yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Perkara itu disampaikan beliau ketika menerima kunjungan hormat Pesuruhjaya Tinggi Brunei ke Malaysia, Datuk Paduka Alaihuddin Muhammad Taha di pejabatnya. Menerusi catatan di akaun media sosialnya, Muhyiddin memaklumkan ia merupakan kunjungan perpisahan Alaihuddin yang akan menamatkan perkhidmatannya hujung bulan ini sekaligus membincangkan usaha untuk meningkatkan lagi hubungan dua hala sedia ada antara kedua-dua negara dalam pelbagai aspek termasuk cabaran yang perlu dilalui. Kerajaan akan menambah baik sistem e-Kasih dengan penggunaan teknologi baharu bagi mendapatkan data rakyat yang tergolong dalam kategori miskin dan miskin tega dengan lebih tepat. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata sejumlah 6.8 juta ringgit akan diperuntukkan untuk menaik taraf sistem pangkalan data e-Kasih pada tahun depan. Saya sedar bahawa sistem lama ini tidak berapa berkesan. Sebab itu langkah-langkah untuk memperkemaskan dengan penggunaan teknologi baru supaya data-data itu mestilah lebih tepat, dan usaha dibuat untuk menentukan supaya kaedah baru akan digunakan atas nama e-Kasih juga, ya, tetapi tidak seperti e-Kasih yang lama. Dan saya percaya bila kita laksanakan ini, maka segala maklumat yang terperinci di seluruh kawasan di negara kita, baik di bandar ataupun luar bandar ini, dapat kita kumpulkan. Tambah Muhyiddin, kerajaan kini sedang mengumpul data untuk mengenal pasti golongan baru yang termasuk dalam kategori miskin dan miskin tegar akibat pandemik COVID-19. Menurutnya, setakat 3 Disember lalu, seramai 10,385 individu telah menuntut insurans kehilangan pekerjaan dengan 52% daripada jumlah itu adalah mereka yang bergaji RM2,000 dan ke bawah sebulan. Kerajaan juga katanya sedang melaksanakan usaha untuk pemulihan ekonomi dan sosial dengan mengimbangi keperluan ekonomi, sosial kesihatan dan kesejahteraan rakyat terutamanya mereka yang dikategorikan sebagai miskin. Pelbagai program dan inisiatif dilaksanakan untuk membantu golongan berkenaan. Kerajaan sentiasa memberikan fokus kepada agenda pembasmian kemiskinan dalam Pelan Pembangunan Negara sehingga kini. Dan sehubungan itu, kerajaan pada 2 September 2020 telah mewujudkan sebuah jawatan kuasa khas Kabinet menangani kemiskinan bagi membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan dasar dan strategi serta inisiatif pembasmian kemiskinan,
termasuklah peranan kementerian dan agensi yang terlibat untuk memastikan golongan yang memerlukan mendapat bantuan dan tidak terlepas daripada jaringan keselamatan sosial. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP akan tetap meneruskan aktiviti dan inisiatif selepas keputusan menamatkan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat di kebanyakan negeri dan daerah di seluruh negara. Ini termasuklah seperti kempen Beli Barangan Malaysia KBBM dan program Jualan Malaysia PGM yang dilancarkan pada Julai lepas selain program Jelajah Perancis 2020. Menterinya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, Kementerian turut giat melaksanakan pelbagai usaha untuk mempromosikan KBBM dan PJM melalui media massa dan sosial. Langkah itu sebagai satu suntikan semangat kepada para pengeluar dan usahawan untuk menghasilkan lebih banyak produk atau perkhidmatan berkualiti dan sudah pasti pada harga berpatutan. Selain itu, katanya semua pejabat KPDNHEP negeri akan menggerakkan inisiatif yang sama seperti kempen Kembali ke Sekolah 2021, program bantuan kepada mangsa bencana, program Food Bank kepada siswa Institut Pengajian Tinggi serta program pemantauan dan pemeriksaan premis perniagaan. Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan MIPD akan menaik taraf dan membaik pulih 331 km daripada 896 km jalan pesisir di negeri ini. Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Datuk Julaihi Narawi berkata, ia dibahagikan kepada 23 pakej projek. Jalan pesisir yang sedia ada perlu juga kita baik pulih dan naik taraf. Kerana jalan pesisir sekarang panjangnya ialah 896 km dan kita telah mengenal pasti 331 km di laluan sepanjang laluan jalan pesisir yang perlu kita baik pulih, yang perlu kita naik taraf. Jadi ianya kita bahagikan kepada 23 pakej dan insya-Allah kita nak tambah kepada 24 lah. Setakat ini 23 pakej dan saya telah minta supaya satu lagi pakej ditambah untuk dijadikan 24 pakej. Mengulas lanjut katanya setakat ini 5 pakej telah dianugerahkan kepada kontraktor melalui tender terbuka. Langkah ini perlu dilakukan bagi memastikan jalan pesisir berada dalam keadaan baik dan selesa serta keselamatan pengguna diutamakan. Permukaan jalan raya yang tidak rata, kita dapati ada jalan yang rosak. Jadi ini perlu kita baik pulih dan kita naik taraf. Kalaupun ada kerja-kerja yang dilakukan, misalnya kalau jalan itu rosak, belum lagi ditawarkan kepada kontraktor untuk dibaik pulih dan naik taraf. Kalaupun ada kerja-kerja untuk menampung yang rosak dan untuk menjadikan jalan itu selesa digunakan, ianya merupakan langkah sementara sebelum kerja-kerja sebenar yang dilakukan untuk membaik pulih dan menaik taraf jalan raya tersebut dilakukan. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menjadi tetamu program Bual Bicara 2030 TVS di Kuching pada Selasa. Temu kembali. Baik, kita beralih ke perkembangan nasional. Belum ada mana-mana pihak yang berjaya yakinkan Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah miliki majoriti mudah untuk tubuh kerajaan sendiri. Demikian dedah Ahli Dewan Negara Perak Anwar Zaini. Katanya Sultan Nazrin pada Selasa memperkenankan sembah menghadap beberapa pemimpin yang menyembah pandangan masing-masing berhubung keadaan semasa dan pendirian parti dalam suasana politik di negeri itu. Antara yang menghadap mempersembahkan nama adalah Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Manakala pengerusi Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Perak Ahmad Faizal pula berkata, Bersatu Perak belum ke muka permohonan untuk menghadap Sultan Nazrin. Dewan Undangan Negeri Perak mempunyai 59 ahli Dewan Undangan Negeri dan majoriti mudah adalah sebanyak 30 undi. Jawatan Menteri Besar Perak kini kosong selepas Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu meletak jawatan Sabtu lepas setelah gagal mendapat sokongan dalam usul undi percaya ahli Dewan terhadap Menteri Besar semasa sidang DUN. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK sedang meneroka potensi gelembung perjalanan dengan negara-negara zon hijau semasa penularan pandemik COVID-19.
Menurut Menteri Berkenaan Datuk Seri Nancy Shukri, kementeriannya telah mengadakan konsultasi dengan beberapa agensi kerajaan dan wakil penggiat industri pelancongan bagi mengenal pasti mekanisme untuk membuka semula aktiviti pelancongan rentas sempadan dengan cara yang selamat dan sistematik. Antara mekanisme yang sedang diterokai oleh kementerian termasuklah destinasi ke destinasi dan pulau-pulau serta lawatan dalam kumpulan kecil ataupun small group tours dengan izin khusus bagi aktiviti pelancongan minat khas, special interest ataupun niche tourism seperti golf, selam scuba, birdwatching, hiking dan caving yang mana itinerary perjalanan diluluskan terlebih dahulu oleh pihak berkuasa yang terlibat serta urusan perjalanan diuruskan sepenuhnya oleh syarikat agensi pelancongan berlesen. Perkara itu antara inisiatif yang terkandung dalam Pelan Pemulihan Pelancongan dan Pelan Pemulihan Kebudayaan dalam usaha kementerian memulihkan semula sektor pelancongan negara yang terjejas teruk akibat penularan COVID-19. Inisiatif turut merangkumi usaha memulihkan keyakinan orang awam untuk kembali melancong sekaligus merancakkan semula pelancongan domestik dengan menawarkan pakej pelancongan yang lebih kreatif dan menarik melalui platform digital. Hanya 5 daripada 19 projek yang dilaksanakan Kementerian Kerja Raya di Sarawak masih berstatus aktif. Mendedahkan perkara itu, Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Idin Sazli berkata, bagaimanapun jumlah itu tidak termasuk projek Mega Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak yang bernilai RM16.11 bilion. Daripada 5 projek yang masih aktif tersebut, 2 projek sedang dalam pelaksanaan, manakala 3 projek masih dalam peringkat persediaan. Beliau berkata demikian sebagai menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Igan Ahmad Joni Zawawi pada persidangan Dewan Rakyat pada Selasa. Dalam pada itu, Edin Shazli menambah, pihaknya mengakui bahawa pandemik COVID-19 yang telah melanda negara pada ketika ini telah banyak menyebabkan projek terjejas. Namun lanjutan masa dan garis masa baru telah diberikan kepada projek-projek berkenaan. Sementara itu, mengulas mengenai kebergantungan kepada tenaga asing terhadap projek KKR di Sarawak, ini jelas beliau. Jumlah pekerja asing bagi projek-projek pembangunan kementerian ini di Sarawak, selain daripada projek Lebuh Raya Pen Borneo adalah amat sedikit, iaitu sekadar 21% dan tidak menjejaskan kemajuan projek. Ini sedikit perkembangan COVID-19 negara. Malaysia mencatatkan 1,012 kes positif COVID-19 membabitkan sebanyak 1,005 kes tempatan dan 7 kes import. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM turut memaklumkan terdapat 4 kes kematian dicatatkan menjadikan jumlah kes kematian setakat Selasa meningkat sebanyak 388 kes. Sementara itu di Sarawak 2 kes positif dicatatkan di daerah Kuching dan ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif di Sarawak meningkat sebanyak 1,072 kes. Kes ke-1071 merupakan seorang lelaki warga negara Indonesia yang telah dikesan dan dimasukkan ke pusat kuarantin kerana mempunyai kontak rapat dan kembar kepada kes positif COVID-19 yang telah dilaporkan pada 4 Disember 2020 iaitu kes ke-1067. Sementara itu, bagi kes ke-1072 pula, merupakan seorang lelaki dari Kelantan yang telah masuk ke Sarawak atas urusan melaporkan diri di Pusat Latihan di Kuching, Sarawak. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB telah mengisytiharkan 27 Disember sebagai Hari Kesiapsiagaan Wabak Antarabangsa. Ini berikutan wabak maut itu kini meragut lebih 1 juta nyawa sejak pertama kali dikesan hampir setahun lalu. Menurut satu kenyataan PBB, pengisytiharaannya dibuat beberapa hari selepas ratusan pemimpin dunia menyertai sesi khas mengenai COVID-19 yang diadakan secara maya. Perhimpunan Agong mengisytiharkan hari itu bagi memperlihatkan pentingnya pencegahan, persediaan dan perkongsian dalam usaha memerangi wabak. Kenyataan itu dibacakan Duta Vietnam ke PBB Zhang Zin Kui berkata wabak itu mengejutkan seluruh masyarakat dunia sekaligus menjadi amaran untuk mengambil langkah proaktif dalam meningkatkan tahap kesiapsiagaan.
Jumlah korban COVID-19 kini melebihi 1.5 juta, manakala jumlah jangkitan pula melepasi 67.5 juta dan lebih 43 juta lagi telah pulih. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB telah dan sedang melaksanakan pelbagai projek infrastruktur melibatkan bekalan air, elektrik dan jalan luar bandar Sarawak di bawah rancangan Malaysia ke-11 RMK11. Menterinya Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad berkata, bagi projek bekalan elektrik luar bandar BELB, sebanyak 15 projek di kawasan luar bandar Sarawak kini dalam proses pelaksanaan dan ada yang telah siap. Sementara itu, mengenai status pelaksanaan projek bekalan air luar bandar BALB, beliau mendedahkan sebanyak 40 projek sedang dan akan dilaksanakan dengan kos keseluruhan sebanyak 2.4 bilion ringgit. Daripada 40 projek itu, katanya 11 projek telah siap, 13 projek dalam peringkat pelaksanaan, manakala 16 projek lagi dalam fasa reka bentuk. Tambah beliau, sebanyak 64 projek dilaksanakan di bawah projek Jalan Luar Bandar JALB. Mendedahkan perkara itu, projek berkenaan katanya kini di peringkat pelantikan perunding dan reka bentuk. 3 projek sedang dalam peringkat perolehan, 9 projek dalam pembinaan dan 13 projek telah siap sepenuhnya. Selepas Sarawak mememeterai satu perjanjian komersial minyak dan gas dengan Petronas, Sabah juga mahu perjanjian yang sama dengan syarikat minyak negara itu. Menurut Timbalan Ketua Menteri Sabah Jeffrey Kitingan, perjanjian dengan Sarawak itu menunjukkan komitmen berterusan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk memberi Sabah dan Sarawak hak mereka seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Perjanjian itu membolehkan Kerajaan Sarawak menerusi anak syarikatnya Petroleum Sarawak Berhad Petros memainkan peranan lebih besar dalam industri minyak dan gas melalui kerjasama dengan Petronas. Beliau turut berikrar Kerajaan Negeri Pimpinan Gabungan Rakyat Sabah GRS tidak akan mengambil sikap tunggu dan lihat seperti kerajaan warisan terdahulu untuk menuntut hak negeri itu di bawah MA63. Perjanjian penyelesaian komersial yang ditandatangani di antara Sarawak dengan Petroleum Nasional Berhad Petronas memberi isyarat pemulaan baharu kepada industri minyak dan gas di Sarawak. Menurut Presiden Persatuan Kontraktor Petroleum Sarawak SPEKA, Datuk Rahman Lariwu, penglibatan lebih besar kerajaan negeri dalam cari gali dan pengeluaran minyak dan gas berdasarkan perjanjian itu akan membuka laluan kepada lebih banyak syarikat tempatan di Sarawak untuk menceburi pembangunan industri berkenaan. Perjanjian itu juga menandakan bermulanya penglibatan aktif syarikat minyak dan gas milik Kerajaan Negeri Sarawak, Petroleum Sarawak Berhad Petros dalam masa yang terdekat. Menerusi peranan yang dimainkan oleh Petros sebagai entiti negeri, penggiat lain akan terbuka untuk menceburi aktiviti hiliran dan haluan industri minyak dan gas. Bertemu kembali. Seorang pemilik kedai runcit berusia 43 tahun cedera parah manakala pekerjanya mengalami lebam di bahagian mata akibat disamun 4 lelaki di Jalan Samariang pada Isnin. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Awang Din Awang Ghani berkata, kejadian yang berlaku pada jam 10 malam itu membabitkan 4 suspek tempatan. Jadi pemilik kedai ini dia telah cuba untuk meminta dewan ini beredar. Tapi datang pula 3 lagi rakan lelaki tersebut telah menyamun kedai tersebut dan mencederakan lelaki pemilik kedai itu sendirilah, yang mana kecederaan telah berlaku di bahagian belakang kepala dia. Menurut Awang Din, mangsa setakat ini masih menerima rawatan di Hospital Umum Sarawak. Tambahnya, siasatan lanjut kes masih dijalankan di bawah Seksyen 394 Kanun Keseksaan. Jadi kita masih lagi membuat siasatan sama ada kejadian ini mungkin berpunca daripada sesuatu apa hal. Jadi masih ada lagi dalam siasatan sama ada melibatkan samseng ataupun ada unsur-unsur gangsterism dan sebagainya. Masih kami dalam siasatan lagi.
Komited pastikan keberhasilan pendidikan graduan pada tahap tertinggi, 5 pensyarah dari Kolej Vokasional Matang telah mendapat pensijilan sebagai pakar teknologi dalam bidang masing-masing oleh Lembaga Teknologis Malaysia, MBOT. Semua pensyarah yang diiktiraf oleh MBOT telah mendaftar sebagai teknologis profesional. Ini adalah untuk meningkatkan keupayaan dari sudut profesional selain menyumbang kepada jumlah tenaga pengajar berkebolehan. Antara program lain yang turut menerima pengiktirafan adalah kosmetologi, seni kulineri, seni reka fashion, teknologi automotif, teknologi elektrik, teknologi elektronik, teknologi pembinaan, teknologi pemesinan industri dan teknologi penyejukan penyamanan udara. Bagi pensyarah itu sendiri, pengiktirafan itu mampu membantu dirinya dalam sesi pengajaran. Bangga dan juga berharap dengan pengadugahan atau pengakuan kepakaran dalam bidang building construction ni boleh membantu saya dalam bidang pengajaran PDP kepada pelajar dan juga boleh menaik taraf kepada College Vocational untuk lebih maju akan datang. Para pelajar juga digalakkan untuk mendaftar dengan MBOT bagi meningkatkan profesionalisme masing-masing. Untuk menjadi teknologis profesional sebenarnya taklah berapa sukar sebenarnya. Jadi yang pentingnya adalah berada pada bidang teknologi yang sepatutnya, kemudian memohon kepada pihak MBOT, Malaysia Board of Technologies, mengikut pada saluran ataupun langkah-langkah step yang sepatutnya. Dan yang penting ada sesi temuduga selepas itu untuk dapat pengadugaan itu dan untuk menjadi pakar dalam bidang. Jadi pastikan kita perlu ada cukup knowledge, skill dan mengikuti kursus-kursus dan juga memenuhkan kita punya kepakaran dalam bidang berkaitan. Baik, sedikit perkembangan sukan. Persatuan Sukan Kebangsaan perlu realistik dalam menentukan sasaran pingat pada setiap kejohanan yang berlangsung tahun depan, termasuklah Sukan Olimpik Tokyo 2020. Setiausaha Agong Majlis Olimpik Malaysia, Datuk Muhammad Nazifuddin Muhammad Najib berpendapat Persatuan Sukan Kebangsaan perlu mengurangkan jumlah sasaran pingat dan meletakkan fokus pada kejohanan kelayakan Sukan Olimpik Tokyo Julai tahun depan. Menurutnya, antara kejohanan kelayakan tersebut termasuk kejohanan terjun Piala Dunia dan 3 kejohanan badminton yang menawarkan tiket kelayakan ke tamasya sukan terbesar dunia itu. Beliau berkata demikian dalam program Bual Bicara Secara Maya Impian Emas Olimpik Tokyo 2020 pasca COVID-19, satu realiti menerusi laman Facebook penganjur. Program tersebut dianjurkan bersama Pusat Kecemerlangan Komunikasi, Media dan Industri Kreatif CMCI, Universiti Putra Malaysia UPM, Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM dan CSN Sportok. Setakat ini 10 atlet Malaysia telah melayakkan diri ke Tokyo iaitu Khairul Nizam Muhammad Effendi, Nur Sazrin Muhammad Latif bagi sukan pelayaran, Khairul Anwar Muhammad, Sukan Memanah, Muhammad Azizul Hasni Awang dan Muhammad Syafir Daus Sahrom bagi sukan berbasikal trek, Farah N. Abdul Hadi bagi sukan gimnastik serta Nur Dabitah Sabri, Wen Eng Yan Yi, pandai lari nong dan Leong Mun Yi untuk sukan terjun. Baik, laporan itu tadi mengakhiri utama TVS untuk malam ini. Teruskan bersama kami di saluran Astro 122. Saya Zoniza Awang. Dan saya Lukman Muhammad. Salam hormat dan selamat malam.